Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi kita pada hari ini untuk subjek pendidikan Islam secara online. Hari ini kita masuk kepada pembelajaran yang ke-19 iaitu suci daripada najis. Ini adalah bidang fiqh. Suci daripada najis. Okey, yang pertama kita akan mempelajari maksud ataupun pengertian najis. Pengertian najis daripada segi bahasa ialah semua benda yang kotor. Daripada segi istilah pula ialah benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah. Okey, jadi itu adalah maksud najis daripada segi bahasa dan istilah. Yang mana benda kotor yang menyebabkan solat kita tidak sah. Okey, itu adalah najis. Okey, jenis-jenis najis dan cara menyucikannya. Terdapat 3 jenis najis. Yang pertama, mukhaffafah, yang kedua, mutawassitah, dan yang ketiga adalah mughallazah. Kita lihat kepada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah maksudnya adalah najis ringan, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibu sahaja. Yang hanya minum susu ibu sahaja. Okey, yang berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibu sahaja bagi kanak-kanak lelaki sahaja. Okey, itu adalah najis mukhaffafah. Sekiranya kanak-kanak perempuan berumur kurang 2 tahun, maka itu bukan najis mukhaffafah. Okey, kita lihat kepada cara menyucikan. Okey, yang pertama, najisnya adalah hendaklah dibuang terlebih dahulu. Dan yang kedua, renjis air ke tempat yang terkena najis. Okey, ini adalah cara menyucikan najis mukhaffafah. Okey, kita lihat pula najis yang kedua iaitu najis mutawassitah. Okey, maksud najis mutawassitah ialah najis pertengahan. Itu semua jenis najis selain najis mukhaffafah dan mughallazah. Okay, contohnya adalah darah, muntah, nanah, tahi dan bangkai. Ini adalah contoh-contoh najis mutawassitah. Seterusnya, bagaimana cara menyucikan najis mutawassitah? Yang pertama, buang najis mutawassitah tersebut. Yang kedua, basuh tempat yang terkena najis dengan mengalirkan air. Dan yang ketiga, pastikan hilang dan suci pada bau, rasa dan warna. Ini adalah cara nak menyucikan najis mutawassitah. Seterusnya, najis yang ketiga adalah najis mughallazah. Maksud najis mughallazah ialah najis berat, iaitu anjing, khinzir atau kacukan kedua-duanya serta segala yang ada kaitan dengannya seperti tahi anjing, khinzir atau kacukannya, darah, kulit, daging, bulu yang berkaitan dengan anjing, khinzir atau kacukan kedua-duanya. Ini adalah maksud najis mughallazah. Bagaimana nak menyucikan najis mughallazah? Yang pertama, buang najis. Yang kedua, basuh tempat yang terkena najis dengan sekali basuhan air tanah. Sekali air basuhan air tanah. Yang ketiga, basuh tempat yang terkena najis dengan 6 kali basuhan air mutlak. Air mutlak 6 kali, air tanah 1 kali. Pastikan hilang bau, rasa dan warna. Ini adalah cara nak menyucikan najis mughallazah atau kita sebut sebagai sertu. Sertu. Seterusnya, cara menyucikan kulit haiwan, samak. Yang pertama, sediakan bahan yang bersifat menghakis untuk menyamak seperti daun akasia, manjakani, kulit delima, pawas, tahi merpati dan bahan kimia. Yang kedua, buang lendir, lemak dan darah yang melekat pada kulit tersebut. Yang ketiga, gosok kulit dengan bahan yang disediakan. Yang keempat, bilas kulit dengan air mutlak. Dan yang kelima, jemur sehingga kering. Kenapa kita nak menyamak kulit haiwan? Kerana kita nak menggunakan kulit haiwan tu, contohnya nak buat beg, nak buat kasut kulit dan sebagainya. Ini cara kita menyamak kulit haiwan.
Okay, itu sahaja pembelajaran untuk hari ini. Diharapkan anak-anak pelajar dapat menimba ilmu dengan baik pada hari ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah itu adalah datangnya daripada kesalahan saya sendiri. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.